Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita dikejutkan di samping rakyat Malaysia yang beragama Islam sedang menyambut raya, kita dikejutkan dengan satu pendedahan terkini dari SPRM. Saya rasa ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum ini juga ada satu kenyataan dari Bersatu di mana mereka menggesa untuk SPRM mendedahkan siasatan berkenaan dengan siasatan terhadap Kementerian Sumber Manusia, di mana V. Sivakumar sebagai Menteri Sumber Manusia yang dikatakan telah menggantung pegawainya namun dilihat bertugas semula, dan itu menimbulkan satu, bagi saya mungkin satu tanda tanyalah kepada ramai orang. Dan akhirnya Parti Bersatu menggesa SPRM untuk mendedahkan siasatan penuh. Jadi hari ini pula, saudara-saudara, pendedahan terkini dari SPRM. Bagi saya ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai, di samping yang lain menyambut hari raya. Dalam satu artikel dari biharian.com, dua immigration Malaysia di Bangladesh ada aset RM3,1 juta ditahan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan dua pegawai immigration yang bertugas di Kedutaan Malaysia di Bangladesh kerana disyaki menerima wang rasuah bagi pengeluaran visa luar negara dan kemasukan pelancong serta pekerja Bangladesh ke negara ini. Menurut sumber, kedua-dua pegawai lelaki dan wanita itu ditahan pada 17 April lalu sebaik hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Oke, baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua yang pertama kali di dalam channel ini dan juga kepada yang menonton video ini, bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe channel ini. Anda juga boleh like video ini dan tekan share supaya ramai yang tahu dan boleh bantu kembangkan channel ini. Dalam artikel ini, SPRM mengesan transaksi kemasukan wang yang mencurigakan ke dalam akaun bank kedua-dua suspek dan mereka telah diarahkan pulang ke Malaysia untuk membantu siasatan kes. Mereka direman 3 hari bermula 18 April selepas Magistrat Irzah Zulaika Rohanuddin mengeluarkan perintah reman di Mahkamah Magistrat Putrajaya pada Selasa, iaitu pada 18 April menurut sumber itu. Selain itu, sumber turut memaklumkan lebih 20 akaun bank membabitkan individu dan syarikat berkaitan telah diambil tindakan pembekuan. Pembekuan akan akaun dan penyitaan harta tak ahli membabitkan. Penyitaan 8 bidang tanah dianggarkan bernilai kira-kira RM3,1 juta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan memaklumkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram ataupun AMLA TFPUAA 2001. Saya tidak tolak kemungkinan terdapat lagi beberapa tangkapan lain akan dibuat selepas ini. SPRM juga sedang mengesan seorang individu bernama Siti Liana Sakijan untuk membantu siasatan kes berkenaan. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini satu tangkapan yang amat mengejutkan lah. Di samping yang lain menyambut raya, ada pula pendedahan SPRM begini. Jadi ini pasti mengejutkan. So, apa komen Anda? Terus bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, satu lagi isu yang panas yang menggemparkan kita hari ini, di mana Presiden PAS ataupun Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional diminta untuk
kemukakan satu bukti di mana beliau ini telah menganggap seseorang pemimpin ini adalah komunis. Akhirnya Tan Sri Abdul Hadi Awang diminta untuk mengemukakan bukti. Persoalannya, saudara-saudara, kalau Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak berjaya untuk memberikan bukti, adakah beliau akan dicop sebagai penipu? Itu menjadi persoalan. Dalam satu artikel, Kit Siang nafi seorang komunis, desak Hadi ke muka bukti. Veteran DAP Lim Kit Siang menggesa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengemukakan bukti terhadap dakwaan kononnya beliau adalah seorang komunis. Ini pasti kejutan besar kepada semua penyokong PAS, penyokong Perikatan Nasional, dan kepada penyokong Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan kepada seluruh penyokong kepimpinan Perikatan Nasional. Dalam artikel ini, Lim Kit Siang berkata, beliau tidak pernah menjadi seorang komunis. Dan jika beliau berpegang kepada ideologi itu, tentunya Perikatan Nasional sudah menahannya ketika mereka menjadi kerajaan sebelum ini. Hadi mengulangi tuduhan yang saya ini kononnya komunis, sedangkan dia gagal memberikan sebarang bukti. Sekiranya saya seorang komunis, mengapa Kementerian Dalam Negeri, KDN, tidak menangkap saya ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan selama 32 bulan dari 2020 hingga 2022. Saya tidak pernah menjadi seorang komunis, tetapi Abdul Hadi berkeras bahwa saya seorang komunis. Bilakah dia menyadari perkara ini, katanya dalam satu kenyataan. Lim Kit Siang terus mengingatkan Abdul Hadi bahwa seorang komunis bukanlah jelmaan syaitan. Seperti mana pemimpin PAS patut sedar di mana perjanjian keamanan di antara Arab Saudi dan Iran dibentuk oleh seorang komunis, yaitu Xi Jinping, Presiden China. Saya sentiasa percaya yang Malaysia boleh memainkan peranan global, dan salah satu peranan ini adalah untuk menjadi contoh persefahaman, toleransi, dan tamadun kepada dunia. Adakah Hadi bersetuju, katanya. Beliau juga menzahirkan rasa kesal atas serangan Abdul Hadi terhadapnya, terutama ketika umat Islam menyambut Aidilfitri. Saya tidak tahu mengapa Abdul Hadi memilih Hari Raya Aidilfitri untuk melancarkan serangannya terhadap DAP dan saya. Saya sudah bersara dari politik Barisan Hadapan DAP untuk lebih dari setahun. Dan saya tidak boleh dan tidak akan memberi respon bagi pihak pimpinan DAP. Tetapi saya tidak boleh membiarkan serangan Hadi terhadap saya tidak dijawab. Abdul Hadi dalam kenyataan yang diterbitkan Haraka Daily semalam berkata, selepas komunis tiada tempat untuk bersembunyi dalam hutan rimba, maka bersembunyilah mereka DAP. Mereka dalam DAP. Ahli Parlimen Marang itu berkata, DAP tidak mengubah pendirian Malaysia apabila parti itu secara terbuka mempertahankan sekularisme walaupun Islam agama rasmi negara. Jadi akhirnya saudara-saudara, Presiden PAS diminta untuk mengemukakan bukti. Kit Siang nafi seorang komunis, desak Hadi ke muka bukti. Apa Hadi nak jawab lepas ini? Tuan-tuan dan semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang lanjut dan perkembangan politik yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.